Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua sekali, terutamanya follower daripada Cik Amni Cookies. Terima kasih kepada yang baru menonton dan baru lagi join untuk live ni. Saya ucapkan selamat datang. Okay, hari ni macam biasa kita akan membahas, membincangkan berkaitan dengan topik berkaitan dengan bisnes lah. Apa-apa yang berkaitan dengan bisnes kita akan bincangkan lah dekat dalam orang cakap live ni. Kita akan orang cakap mengetahui perjalanan dalam bisnes. Okey, sekejap Sekejap. Alright. Okay, hari ni kita nak bincang berkaitan dengan satu topik yang agak menarik juga. Sebenarnya hari-hari topik yang menarik, hari-hari topik yang ni. Tapi yalah, sebabkan kita berlainan topik, so kita akan bincang lah berkaitan dengan topik. Kita akan cakap kita akan cakap berkaitan dengan keburukan dropship. Dropship ni ramai orang kat luar sana tu yang suka sangat jadi dropship berbanding dengan ejen ataupun stokis. Sebab diorang tak tahu keburukan dropship ni. Diorang tak tahu dropship ni, diorang pandang tengok join sebab tak ada modal, join sebab mudah, sebab senang, tak ada nak pegang apa-apa sistem, tak ada nak uruskan apa-apa, semua ejen atau stokis yang buat. So ramai kat luar sana tu yang tak tahu kiranya macam dropship ni banyak sebenarnya kekurangan. Kekurangan berbanding dengan ejen ataupun stokis. Hari ni kita akan bahas dah. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada baru join live ni. Saya harap korang akan setia lah daripada awal sampai ke akhir live ni. Nak setia sampai akhir hayat pun tak apa. Okay. Okay, untuk yang kekurangan dropship, saya nak beritahu untuk kekurangan dropship yang pertama. Dropship ni dia persaingan produk yang sama. Maksudnya sekarang ni ramai orang mendaftar sebagai dropship. Sebab apa? Dropship ni macam senang. Dropship ni tiada modal. Tapi diorang tak fikir dia punya kesan ataupun dia punya kekurangan. Sebab ramai sangat yang orang berdaftar, so mungkin dalam satu kawasan tu dia ada dalam 10 ataupun 20 orang menjual produk yang sama. So memanglah orang cakap kita jadi dropship ni untuk menambahkan pendapatan kan. Tapi di samping tu kita perlu juga mengetahui dengan mengetahui dengan selok-belok bisnes, macam mana kita nak mulakan bisnes. Kita kena tengok juga pesaing kita. Kalau satu kawasan tu semua orang jadi dropship pada produk yang sama, so macam susah lah kalau kita nak berniaga, kita nak tambah pendapatan. So dari situ kita sendiri yang kena ambil inisiatif lah untuk, yalah, macam kalau kita jadi dropship, kita akan promote barang yang sama. Macam ejen dia yang uruskan, dia yang ambil order daripada dropship. So dia lagi senang lah berbanding dengan dropship. Okay, terima kasih kepada yang baru join. Okay, untuk kekurangan dropship yang kedua, saya nak cerita keuntungan yang rendah. Macam dropship berbandingkan dengan ejen. Ejen ni memanglah kita keluarkan sedikit modal, tapi kita akan dapat keuntungan yang tinggi. Keuntungan yang tinggi berbanding dengan dropship. Sebab dropship ni dia tak ada modal. Okay, satu kekurangan dia sebab dia tak ada modal. Itu mungkin kelebihan dropship, dia tak ada modal. Tapi dropship ni dia punya keuntungan tu rendah lah. Walaupun kita meniaga sehabis baik, kita meniaga banyak sangat produk tu, sampai produk tu orang cakap kehabisan stok, tapi kita punya keuntungan, kita dapat keuntungan yang rendah. So better ambil ejen walaupun kita keluarkan modal yang orang cakap modal yang tinggi kan. Kita keluar modal, bukan modal yang tinggi, maksudnya modal, sedikit modal lah. Kita keluarkan sedikit modal, lepas tu kita jual satu barang tu, kita akan dapat keuntungan yang lebih
lagilah daripada yang dropship ni. Sebab yalah, kena tengok juga. Kalau macam sekolah, contoh sekolah kerajaan dengan sekolah swasta kan. Sekolah swasta kalau kita bayar lebih, kita akan dapat lebih lah. Kalau macam sekolah kerajaan, ada yang sekolah tu percuma je masuk. So memanglah dua-dua dapat benda yang sama, tapi mungkin daripada sekolah swasta tu akan dapat ilmu yang lagi tinggi lah. Diibaratkan macam tu lah antara dropship dengan ejen. So untuk yang kekurangan yang seterusnya, korang boleh kena terlibat dengan penipuan kualiti barang. Macam contoh korang sebagai dropship, kadang-kadang dropship ni dia macam tak kisah sangat macam dengan kualiti satu barang tu lah. Maksudnya macam yalah kan benda free kan, so kita promote je barang tu. Kita tak tahu pun barang tu betul ke tak, apa yang orang cakap, apa yang bahan-bahan kat dalam produk tu diyakini ke tak, ada logo halal ke tak untuk satu produk tu. So bila kita main jual, kita sebagai dropship, kita rasa macam yalah benda free, kita rasa tanggungjawab tu macam kurang berbanding dengan benda yang berbayar. So bila kita tak ada rasa macam tanggungjawab, so kita akan ambil benda tu sebagai satu benda yang sambil lewa lah. Kita akan buat benda tu dengan sambil lewa. Lepas tu kita main promote, kita rasa nak promote, kita promote. Kita rasa nak tambah income, nak tambah pendapatan, baru kita buat. So berbanding dengan ejen, bila contoh korang keluarkan sedikit modal, korang akan rasa macam bertanggungjawab lebih lah. Sebab korang dah keluarkan modal korang, korang dah ada rasa tanggungjawab. Sama juga macam kalau nak kahwin ke apa kan, ataupun korang beli rumah, korang beli motor, pakai duit korang sendiri, mesti korang akan jaga elok-elok, mesti korang akan belai elok-elok, sayang elok-elok, berbanding dengan benda yang free lah. So kalau benda yang free ni korang main promote, rasa nak income, korang promote. Lepas tu bila barang sampai kat customer, ataupun customer dah buat bayaran tapi barang tu tak sampai, rupanya korang kena tipu. Dari situlah nampak dia punya orang cakap gap tu jauh sangat lah antara dropship dengan ejen. Walaupun dekat-dekat kan, tapi dia punya perbezaan dari segi kelebihan dan kekurangan tu memang jauh beza lah. Dropship memang banyak sangat kekurangan. So bila korang dah kena tipu, korang dah kena anaya dengan penjual, so yang pembeli-pembeli ni semua akan cari korang. Sebab yelah korang yang promote, korang yang ajak dia untuk beli, korang yang yakinkan dia untuk beli. Tapi bila dia dah beli, barang tu sampai tak macam apa yang digambarkan, ataupun barang tu sampai rosak ke, ataupun barang tu tak sampai langsung ke, so semua akan jadi tanggungan korang lah. Korang akan bayar ganti rugi, korang lah yang akan dicari, korang lah yang akan kena saman, sebab korang jual produk yang tak sahih, produk yang tipu. So benda-benda macam ni lah yang boleh orang cakap merosakkan kita lah. Kira merosakkan masa depan kita lah. Yelah kalau macam contoh, kalau kita dah kena saman, kalau kita dah kena tipu, mesti kita rasa macam terbeban lah. Dengan masa sekarang ni baru lepas PKPP, katanya PKPP dah nak tamat, so memang korang perlukan kewangan lah untuk start balik bayar kereta, bayar rumah, bayar bil api elektrik semua tu. So bila dah kena tipu, bila dah korang dah hilang sikit semua pendapatan untuk bayar balik ganti rugi, dari situlah korang dah rasa macam yalah, macam saya cakap tadi lah, rasa beban. Lepas tu susah lah untuk korang jana pendapatan balik lah. Sebab dah tak ada modal. Bila dah tak ada modal, susah lah nak jana pendapatan balik. Nak join mana-mana ejen pun susah. So baik terus join ejen. Korang boleh terus berdaftar ejen. Kalau yang tak ada produk tu, boleh berdaftar dengan ejen Cik Amni Cookies.
Cik Ani Cookies kan dia ada buka untuk ejen lah. Ejen sekarang ni kita ada macam 2 packaging, packaging sederhana dengan packaging balang. So mudah untuk korang jual. So yang seterusnya untuk keburukan sebagai seorang dropship, dia macam saya cakap, dia ditipu oleh pembekal. Macam tadi lah, macam yalah, pembekal dah tipu dia, lepas tu sebabkan kita tak ada rasa macam tanggungjawab kan. Tanggungjawab kita kurang, tu salah dia sendiri juga. Lepas tu macam contoh, kita dah berdaftar sebagai dropship kan, mungkin maklumat yang kita bagi tu akan disalahguna oleh pembekal. Pembekal tu sebenarnya dia tak ada barang pun. Yelah, kita sebagai dropship kan, kita tak ada macam rasa nak tahu pun produk tu. Kita just nak tambah income, tapi tak nak modal. Kita fikir pasal modal, kita fikir pasal kewangan. Kita tak fikir pun pasal produk tu, sama ada produk tu diyakini atau tidak. So untuk yang dropship, saya tak cakap dropship ni tak bagus, tapi dia banyak kekurangan lah. Kekurangan dari segi apa yang saya cakapkan tadi. Boleh, kalau macam contoh jadi dropship, mungkin maklumat korang yang dibagi tu akan dipalsukan ke, untuk membuat panggilan-panggilan palsu. So yang akan dicari ialah korang. Sekarang ni macam-macam boleh jadi, sebab sekarang ni orang cakap ialah zaman milenial kan. So memang teknologi tu banyak yang disalahguna lah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni. So bila dah jadi macam ni, korang akan menerima akibat lah, menerima beban yang sangat, orang cakap, terkesan juga lah. Okay, untuk yang seterusnya, kekurangan dropship ni, kita kadang-kadang sebagai dropship ni kita tak tahu macam penghantaran barang tu sama ada barang tu dihantar kepada alamat yang betul ataupun dihantar tidak dihantar lah. Sebab untuk yang dropship ni, ialah kita sebagai dropship, kita tak akan diberi apa-apa macam sistem. Kalau ada macam apa-apa sistem, apa-apa orang cakap macam berkaitan dengan produk lah, semua yang ejen dan stokis yang akan uruskan lah, ataupun pembekal sendiri yang akan uruskan. So bila kita dapat maklumat daripada pembeli, so kita bagi kepada ejen ataupun bagi kepada pembekal untuk uruskan dalam sistem. Kadang-kadang ejen ataupun pembekal ni dia tersalah masuk. So kita kena pastikanlah benda tu, supaya macam tak ada masalah pada masa akan datang. Ya, kita sebagai dropship tu lah macam kekurangannya, kita tak tahu sama ada barang tu dah dihantar ke, ataupun barang tu masih pending ke, kita tak tahu. So kita sebagai orang cakap, sebagai dropship ni akan mengalami masalah lah kalau macam ialah apa yang kita janjikan. Macam contoh kita cakap barang tu akan sampai dalam 2 atau 3 hari, dia tengok tersalah alamat, tersalah hantar. So kita yang akan dipersalahkan dalam hal ni. Sebab yalah, memanglah orang cakap ejen ataupun pembekal yang masukkan maklumat, tapi kita yang menarik pelanggan tu. Kita sebagai dropship menarik pelanggan, patutnya kita kena mengetahui lah kiranya macam barang tu sudah dihantar ataupun masih lagi dalam proses. So better, saya cadangkan lah, better berdaftar sebagai ejen daripada dropship. Sebab kalau kita berdaftar sebagai ejen, lagi-lagi dengan ejen Cik Ani Cookies, banyaklah kelebihan yang kita akan dapat. Daripada orang cakap kekurangan tu sikit lah. Setiap benda ada kekurangan, tapi yalah, kekurangan sebagai ejen ni sikit lah, tak seperti dropship. Dropship ni dia bekerja keras macam mana pun, dia punya keuntungan banyak tu je. Dia punya keuntungan sikit je. So kalau macam contoh berdaftar sebagai ejen, memang korang akan dapat keuntungan yang lumayan. Mungkin korang boleh dinaikkan pangkat, jadi stokis ke, ataupun yalah, korang boleh
lantik ejen-ejen lain untuk tambah pendapatan. Berbanding dengan dropship ni takkan nak dapat orang cakap apa ni, nak daftarkan sebagai dropship juga. So korang tak ada keuntungan lah kat situ. Bila korang sebagai dropship, korang daftarkan untuk dropship, takkan dropship tu lagi satu tu tak ada keuntungan apa-apa. So korang boleh fikir lah, macam nampak lah perbezaan yang ketara dengan ejen. Okay, sekarang ni kami ada buka untuk pendaftaran ejen bagi Cik Ami Cookies. Okay, korang yang mana berminat tu, korang boleh berdaftar. Korang boleh tekan link dekat bawah ni untuk berdaftar sebagai ejen kami. Banyak kelebihan yang korang akan dapat bila korang join sebagai ejen kami. Antaranya macam korang akan dapat kelas secara percuma, korang akan dapat bimbingan, korang akan dapat ayat-ayat copywriting yang orang cakap berkesan lah untuk menarik perhatian pelanggan. So mudahlah untuk korang jual. Okay, sekarang ni macam contoh Cik Ani Cookies, dia ada 2 packaging. Satu yang balang ni sesuai, sekarang ni ialah ada dekat-dekat nak Hari Raya Haji ni kan, memang sesuai lah korang nak beli. Lepas tu yang untuk yang ni sekarang ni packaging yang ni, korang just nak makan, nak pergi kerja ke, ataupun nak pergi mana-mana camping ke apa ke, korang boleh bawa ni. Sambil dalam perjalanan tu korang boleh buka dan makannya, senang. Kalau dah habis, buang. Kalau tak cukup, order lagi. Okay, setakat ni saya rasa tu saja untuk live ni. Kita akan jumpa lagi pada live yang akan datang pada jam 12. Sekian, terima kasih.